Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar semua pagi ni? Baik. Alhamdulillah semua sihat. Alhamdulillah sihat saja. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah kita masih diberi kesihatan dan peluang untuk kita sambung kelas tadabbur kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma amma ba'd. Para jemaah dan rakan sahabat-sahabat yang dikasihi, untuk sambungan kita hari ini ayat 16 surah At-Taghabun. Kita dah masuk bahagian akhir ni. Ada 3 ayat lagi untuk kita habiskan surah At-Taghabun. Jadi kita terus kepada bacaan ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ulang lagi. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم Wallahu syakурun alim. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu, semampu kamu. Wasma'u wa ati'u, dan dengarlah dan taatlah juga akan perintah-perintahnya. Wa anfiqun, yakni dan belanjakanlah harta kamu. Nescaya khairan li anfusikum, khairan li anfusikum. Itulah yang lebih baik untuk diri kamu, sebagai suatu kebajikan untuk kamu. Wa man yuqashuha nafsih, dan sesiapa yang dipelihara daripada sifat bakhil dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya.
In tuqridullaha qardan hasana, dan jika kamu memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maksud pinjam di sini digunakan dalam bentuk majaz, kata simbolik. Maksud pinjam di sini memberi sedekah fi sabilillah. Kita memberi sedekah ataupun infak fi sabilillah seperti memberi pinjam kepada Allah, kerana Allah Ta'ala akan menggantikan dengan yang lain. Bukanlah Allah Ta'ala berhajat kepada pinjaman kita. Ini sebagai suatu maksud bahawa ada gantian. Nescaya yudha'if lakum, dia akan melipat gandakan bagi kamu. Wa yaghfir lakum, dia akan mengampunkan kamu. Wallahu syakurun halim. Allah Ta'ala itu bersifat maha syukur. Syukur maknanya menghargai apa-apa kebaikan yang kita buat. Maksudnya apa-apa yang kita buat, Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan balasan pahalanya. Pasti ada di sisi Allah pahalanya ataupun ganjarannya. Dan dialah yang bersifat halim, maha penyantun. Penyantun di sini mana tidak disegerakan balasan kepada orang yang bersalah. Bahkan diberi peluang untuk mereka bertaubat. Dialah yang bersifat alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib ni perkara yang tidak boleh dikesan oleh manusia dengan panca inderanya. Dan Allah Ta'ala mengetahui perkara yang syahadah, yang nyata, yang boleh disaksikan oleh manusia dengan panca indera. Al-Azizul Hakim, dialah yang bersifat maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ayat 16, perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ini perintah ni bukan sekali dua, bahkan diulang berkali-kali dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Jadi kalau kita nak bilang ayat-ayat yang membawa perintah untuk bertakwa kepada Allah, maka banyaklah senarainya. Jadi salah satunya ayat 16 surah At-Taghabun, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, sekadar setakat yang kamu mampu, yang kamu terdaya. Apa maksudnya? Ayat ini dijelaskan dengan hadis Nabi, di mana Nabi SAW beritahu, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kamu dengan sesuatu perkara, hendaklah kamu melakukannya apa yang kamu terdaya. Apa-apa yang diperintahkan dalam agama, iaitu perkara yang wajib kita lakukan, daripada solatnya, puasanya dan zakat harta benda lain-lain, termasuk ibadat haji, perlu dilakukan dalam kadar yang seseorang termampu melakukannya. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa-apa yang aku larang kamu daripadanya, hendaklah kamu hindari, hendaklah kamu tinggalkan. Hadis ini sebenarnya ada kaitan dengan ibadat haji. Apabila datangnya perintah untuk menunaikan haji, iaitu pada tahun 9 Hijrah, lalu Nabi SAW beritahu para sahabat, "Inna Allah qad farada alaikumul hajja fahajju." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan kepada kamu ibadat haji, maka tunaikanlah haji. Lalu bangun seorang lelaki, dia tanya, "Afi kulli amin, adakah wajib haji itu setiap tahun?" Nabi tak beritahu pun setiap tahun ke, setahun sekali ke, 10 tahun sekali ke, sekali seumur hidup ke. Tiba-tiba dia tanya soalan, adakah wajib haji ini setiap tahun? Nabi jawab, Nabi kata, "Lau qultu na'am." Kalau aku kata ya, nescaya la wajabat, wajiblah setiap tahun. Kalau aku kata ya kepada soalan kamu. Dan walam mastata'tum, dan sudah tentu kamu tidak akan mampu. Nabi tahu haji ni suatu ibadat yang memerlukan tenaga, kekuatan, bekalan, belanja. Jadi kalau begitu, zaruni ma taraktukum. Zaruni maknanya biarkan aku dengan apa yang telah aku tinggalkan kepada kamu. Maksud biar itu ialah apa-apa yang aku sampaikan kamu terima, apa-apa yang aku tak beri itu, tak beritahu, maka dia anggap tiada. Apa-apa yang aku larang, kamu berhenti. Cukup. Jadi tak perlu nak timbul soalan pertama, soalan kedua, soalan anak, soalan cucu, tak ada. Cukup. Apa-apa yang difahami perintah, maka buatlah sekadar yang mampu.
Jadi bertakwa kepada Allah di sini maksudnya falzimu awamirallah wajtanibu nawahihi qadra juhdikum wa taqatikum. Lazimkanlah diri untuk melakukan perintah-perintah Allah dan hindarilah larangan-larangannya dengan kadar juhdi, dengan kadar, kalau orang Kelantan dia kata habis ring. Habis tenaga setakat ring tenaga ada pada kita. Selagi kita boleh buat, kita buat. Jangan dipaksa lebih daripada kemampuan kita. Kita ambil contoh ya. Agama ni mudah. Ya. Agama ni tidak susah. Dia tak nak menyusah-nyusahkan kita. Nabi SAW bersabda ni, kalau kita rujuk dalam Riyadhus Salihin oleh Al-Imamun Nawawi, ada satu bab yang ke-14, bab menyatakan al-iktisad fil ibadah, perlu bersederhana dalam ibadat. Kerana dalam agama, ajaran agama, kita tak diminta ataupun dipaksa ataupun disuruh melakukan amal ibadat lebih daripada kemampuan kita. Jadi perlu kepada al-iktisad fil ibadah, bukannya al-mubalaghah, bukannya berlebih-lebihan, sederhana dengan apa yang diperintahkan. Di antaranya dibawa satu hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama itu bersifat mudah. Islam ni bersifat mudah. "Walan yushadda ad-dina ahadun illa walabahu." Dan tidaklah seseorang itu membeban-bebankan ataupun terlalu menekan dirinya dalam beragama kecuali dia akan tewas. Apa maksud menekan-nekan? Maknanya dia melakukan sesuatu amal lebih daripada apa yang diperintahkan kerana terlalu excited, teruja untuk beramal, maka dia akan tewas sebab di luar kemampuan dia. Maka fasaddidu wa qaribu wa abshiru, maka hendaklah kamu perbetulkan, dekatkan diri kepada Allah, bergembiralah dengan khabar yang Allah Ta'ala sampaikan adanya ganjaran pahala untuk kamu. Wasta'inu bil ghadwati war raihati, mintalah pertolongan kepada Allah untuk beramal, beribadah kepadanya pagi dan petang, wa syai'im minad duljah, dan sedikit daripada waktu malam. Itu perlunya al-qasdu, sederhana. Kita ambil contoh, kalau dalam ibadat salat kita perlu berwuduk. Bagi orang yang tak mampu berwuduk dengan sebab mungkin dia sakit, dia sakitlah, mungkin kaki dia luka, tangan dia ada kecederaan luka, dia tak boleh terkena air. Maka dia boleh ganti dengan tayamum. Tayamum menggunakan debu tanah yang bersih. Dan tayamum ni dia tak perlu nak apa dia, semua anggota wuduk, dia hanya sapu debu tanah tu pada muka dan pada tangan. Tangan pun ada khilaf sama ada pada pergelangan tangan ataupun sampai ke siku. Dia ada dua riwayat atau antara hadis Umar dengan hadis Ammar bin Yasir. Tapi maknanya mudah. Mana bab tayamum mudah. Ataupun seorang yang bermusafir, kalau di negara Arab, di kawasan padang pasir, yang sukar untuk ditemui air, maka mereka tak dapat berwuduk kalau tak jumpa air. Jadi nak solat macam mana? Lalu tunggulah ayat dalam surah surah Al-Ma'idah. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tajiba. Jika kamu tidak mendapati air, tak jumpa air, maka boleh kamu bertayamum dengan menggunakan debu tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Itu disapukan debu tanah pada muka dan tangan kamu. Kemudian kita melihat contoh yang lain tentang solat. Kita solat fardu, asalnya kita wajib berdiri, solat mesti berdiri. Dia tak boleh solat duduk. Selagi seseorang tu mampu, terdaya untuk solat berdiri, maka dia kena solat berdiri, dia tak boleh duduk. Tapi kalau benar-benar seseorang tu tak boleh berdiri sebab mungkin ada kesakitan ataupun dia pening, kalau berdiri mungkin dia akan jatuh, maka dia boleh solat duduk. Satu ketika Nabi SAW menziarahi seorang sahabat yang sakit, iaitu Imran bin Husain. Imran bin Husain, bukan Husain, Husain dengan sad.
Imran bin Husain ditimpa sakit buasir. Buasir maknanya sakit lah. Dia sakit peringkat dia tak boleh nak berdiri. Dia duduk pun mungkin duduk tak rapat. Jadi bila Nabi tengok dia solat duduk, Nabi kata, salli qa'iman. Kamu kena solat berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tak mampu, solatlah cara duduk. Fa illam tastati' jika tak mampu juga, bolehlah fa'ala jambin. Solat dengan berbaring. Jadi maknanya agama tak nak membebankan kita. Kalau tak boleh berdiri, boleh solat duduk. Kalau tak boleh duduk, solat berbaring. Mana solat tetap solat juga. Di situ Nabi sebut, fa'illam tastati' jika kamu tak mampu. Maka boleh ditukar posisi badan ketika solat daripada berdiri kepada duduk. Begitu juga kita melihat solat malam, solat tahajud. Peringkat awal diwajibkan solat, peringkat awal diperintahkan solat malam, hukumnya wajib. Bila turunnya ayat dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Yang berselimut itu Nabi lah. Bila Nabi tidur malam, maka turunnya wahyu, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam kecuali sedikit daripadanya kamu tidur. Bila turun ayat di awal surah Al-Muzammil, hukum salat malam ni wajib. Peringkat awalnya wajib. Kemudian disebabkan ada masalah-masalah yang timbul, ada di antara sahabat yang sakit, ada yang bermusafir kerana mencari rezeki, ada yang bermusafir untuk tujuan jihad fi sabilillah. Maka hukum wajib solat malam diubah menjadi hukum sunat. Illahnya kerana ada di antara para sahabat yang sakit. Alima an sayakunu minkum marda. Allah Ta'ala tahu bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Jadi bila sakit tak mampu untuk bangun solat malam, jadi hukum tu ditukar menjadi sunat. Ada yang bermusafir, yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, berjalan jauh di atas muka bumi untuk mencari rezeki, maka penat, letih. Bila letih ni, dia boleh tidur dengan begitu nyenyak dan begitu lena sekali, sukar untuk bangun malam, maka itu dimaafkan kerana terlalu letih. Jadi hukum itu tidak lagi wajib, jadi sunat. Cuma kekal wajib bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi memang solat malam itu wajib. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebahagian pada malam hendaklah engkau bertahajud sebagai suatu amalan tambahan. Nafilah tu sebagai amalan tambahan. Itu untuk Nabi, nafilatan laka, untuk engkau ya Muhammad. Baik. Kita melihat pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang dikatakan namanya Zainab. Tapi tak tahulah Zainab binti apa ni. Zainab ni dia terlalu excited, terlalu teruja dalam beramal. Suatu hari Nabi masuk ke masjid dan dilihat ada hablun mamdudun baina as-sariyataini. Ada seutas tali yang diikat antara dua tiang. Lalu Nabi tanya sahabat yang lain, ma hadzal habl? Ini tali apa ni? Lalu mereka kata, hadza hablun li Zainab. Tali ini untuk seorang wanita namanya Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Bila dia rasa dah penat, dah letih, mengantuk, dia pun ikat diri dia dengan tali. Ikat maksudnya bila nak jatuh, jadi tak jadi jatuh sebab ditahan oleh tali yang telah diikat. Terik tadi, tali antara dua tiang. Lalu Nabi kata, hulluhu, tanggalkan ia. Tali itu perlu dibuang, ditanggalkan. Lisalli ahadukum nasyatuhu. Hendaklah seseorang itu salat ketika nasyat, dia rasa cergas, aktif, maknanya dia boleh salat dengan baik. Fa idza fatara falyarkud, bila dia dah rasa penat, tak larat, orang Kelantan kata tak cekak tu, jangan paksa, tidurlah. Ini berhubung dengan salat malam. Kita cuba untuk bangun, tetapi jangan paksa. Kalau kita bangun, kita salat sekejap, 2 rakaat, 4 rakaat, berasa mengantuk sangat, tak apalah, kita tidurlah. Allah Ta'ala tahu kesungguhan kita dan kelemahan kita. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli. Apabila seseorang itu rasa mengantuk. Na'asa ni rasa mengantuk ketika dia salat, maksudnya salat malam hari, fal yarqud, maka hendaklah dia tidur.
Jangan dipaksa diri untuk teruskan solat. Hatta yadhhaba anhu an-naum. Sehingga lenyaplah rasa mengantuk, rasa nak tidur tadi. Sebab dia dah tidur yang cukup. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is. Kerana seseorang kamu bila dia solat dan kadang dia mengantuk, la yadri, dia tak tahu. Orang Kelantan kata tak khabar apa satu dah. Dah. Semaya ada kadang ngantuk ni, tak tahu baca ke apa, tak tahu rakaat ke berapa, khabar-khabar tak khabar je ni gua ada semaya. Maka tidur dalam solat. La'allahu yadhhab yastaghfiru fa yasubbu nafsah. Boleh jadi dia bertindak istighfar, tapi istighfar tu dah salah sebutannya. Salah sebutan sebab dia dalam keadaan sangat-sangat mengantuk. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga memberitahu suatu hari Nabi SAW masuk ke rumah dan mendapati ada seorang wanita lain bersama dengan Aisyah. Nabi pun tanya, man hadhihi, ni siapa ni? Aisyah pun beritahu, hadhihi fulanah tadhkuru min salatiha. Aisyah kata, inilah dia seorang wanita yang disebut hebatnya ibadat solat dia. Maknanya dia ni seorang yang sangat-sangat bersungguh-sungguh menunaikan solat sunat. Solat fardu tu itu yang dah diketahui 5 waktu sehari semalam, solat sunat. Lalu Nabi kata, mah alaikum. Itu cukuplah ke atas kamu, memadailah ke atas kamu, bima tutikun, dengan apa yang kamu mampu. Bima tutikun makna bima tastati'un. Fa wallahi, maka demi Allah, dia tidak la yamallu Allah hatta tamallu. Allah Ta'ala tidak jemu sehinggalah kamu merasa jemu. Wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Kerana cara beragama yang Allah Ta'ala paling suka ialah yang seseorang itu sentiasa melakukan amalan itu. Sikit pun tak apa, asalkan buat, orang Kelantan kata buat sokmo-sokmo. Sentiasa dilakukan, sedikit tak apa, tapi jangan putus. Adapun maksud Allah Ta'ala tidak jemu, kata Al-Imam Nawawi, la yaqta'u thawabahu ankum wa jazaa'a a'malikum. Dia tidak memutuskan ganjaran pahala untuk kamu dan dia akan memberi balasan untuk amalan kamu. Maknanya dari segi amalan tu tetap diberi pahala. Selagi kita beramal kita dapat. Bila kita dah rasa tak larat, tak cekak dah, letih dah, maka kita boleh berehat. Jadi buatlah setakat yang kita mampu. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amru ni pernah disebut-sebut dia ni seorang yang sangat kuat beribadat. Siangnya dia berpuasa, malamnya dia bangun salat. Hingga Nabi mari tanya dia, Nabi kata, aku dengar khabar berita orang mengatakan kamu ni kuat beribadat. Lalu dia kata, wallahi demi Allah, la usumannan nahar, aku akan berpuasa setiap hari. Maknanya waktu siang berpuasa, wala aku mannal lail, dan aku akan bangun solat malam, ma'ishtu, selagi aku masih hidup. Nabi tanya, antal ladzi taqulu dhalik, betulkah awak kata gitu? Lalu katanya, qad qultu, ya betul saya ada mengatakan begitu, bi abi anta wa ummi, ya, demi ayah dan ibuku, ya Rasulullah. Maknanya dia ini kaedah orang Arab begitulah, bila dia nak meyakinkan seseorang tu dia sebut nama ayah dia, mak dia. Nabi jawab, Nabi kata, fa innaka la tastati'u dhalik, kamu tak akan mampu berbuat begitu. Tak mampu. Nak bertakwa kepada Allah, nak beramal mengikut kadar kemampuan. Nabi kata kamu tak akan mampu. Kalau begitu, fasum wa aftir, puasa dan berbukalah. Maksud berbuka di sini, kalau hari ni puasa, esok tak puasa. Itu maksud berbuka. Bukan berbuka ketika waktu maghrib. Maksud berbuka di sini, ada hari yang kamu tidak berpuasa. Kalau puasa hari Ahad, hari Isnin, tak puasa selang-seli. Tapi sebaiknya hari Isnin puasalah. Sebab itu hari yang disunatkan berpuasa. Puasa hari Isnin, hari Selasa tak puasa. Selang-seli. Sebagaimana puasa Nabi Daud. Wanam wakum, tidur dan bangunlah. Ada waktu kamu tidur, ada waktu kamu bangun solat malam. Dan puasalah daripada sebulan itu 3 hari. Kerana setiap kebaikan itu bi'ashri amsalihah, akan dilipat gandakan 10 kali gandaan. Tapi Abdullah bin Amr jawab, fa inni utiqu afdala min dhalik. Saya mampu untuk buat lebih daripada itu lagi.
Dia nak beritahu dia punya kemampuan dia. Nabi kata tak, kamu tak boleh buat begitu. Kamu kena buat som yauman wa aftir yaumaini. Kamu puasa sehari, kamu berbuka 2 hari. Kalau puasa hari Isnin, hari Selasa, Rabu tak puasa. Itu Nabi bagi tip cadangan. Puasa Isnin, Selasa, Rabu tak puasa. Puasa pula hari Khamis. Jawab Abdullah bin Amru, fa inni utiku afdala min dzalik. Saya mampu boleh buat lebih daripada itu lagi. Nabi kata tak apalah macam ni. Sum yauman wa aftir yauman. Kamu puasa sehari, kamu berbuka sehari. Selang-seli. Kerana itulah dia puasa Nabi Daud. Nabi Daud AS dia puasa sehari, dia berbuka sehari. Itulah a'dalus siyam, puasa yang paling seimbang ataupun yang paling pertengahan. Tapi dia jawab, dia kata fa inni utiku afdala min dzalik. Saya mampu untuk buat lebih baik daripada itu lagi. Nabi kata la afdala min dzalik. Tak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Ni kali kita pernah dengar, sebelum ni saya pernah dengar. Dah pernah jumpa dah. Seorang hamba Allah yang dikhabarkan katanya dia berpuasa daripada 1 Rejab sampai akhir Ramadan. 3 bulan berturut-turut. Saya mengatakan ini bukan cara yang baik. Walaupun dia mengatakan dia mampu, yang terbaik adalah kita mencontohi nasihat ataupun saranan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabat Abdullah bin Amru dan juga saranan nasihat ini untuk kita semua juga. Orang Kelantan kata tak payah nak tebing, nak tunjuk ring hebat lah. Kita rasa tak apa, kita boleh berpuasa daripada 1 Rejab terus akhir Ramadan. Maknanya 3 bulan straight. Boleh Rejab, boleh Syaban tu puasa sunat. Ramadan tu puasa wajib. Maka kita mengatakan, walaupun nampak hebat, boleh puasa 3 bulan betul-betul, di sisi Allah bukan yang terbaik. Sebab Nabi beritahu sendiri, tak ada lagi la afdala min dzalik. Tak ada lagi yang lebih utama daripada itu. Yang utama kalau nak puasa juga, puasalah sebagaimana puasa sunat Nabi Daud, puasa sehari berbuka sehari. Itu untuk puasa sunat. Kemudian dalam riwayat lain ditambah, bila Nabi tanya begitu, Nabi kata fala taf'al, jangan lakukan begitu. Puasa sehari berbuka sehari, kamu tidurkan kamu bangun, kerana fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Kerana bagi tubuh badan kamu ada hak yang kamu perlu jaga. Wa inna li'ainaika 'alaika haqqan, dan bagi kedua biji mata kamu pun ada hak. Mata pun nak tidur. Sebab bila kita tidur, kita pejam mata. Tak ada orang tidur celak mata. Semua orang tidur pejam mata. Wa inna li zawjika 'alaika haqqan, dan bagi pasangan kamu ada hak untuk kamu. Maka kalau begitu, cukuplah kamu berpuasa dalam sebulan itu 3 hari. Dalam riwayat lain, Nabi pesan kepada Abdullah bin Amru, wa anna bihasbika an tasuma fi kulli syahrin 3 ayyam. Cukuplah bagi kamu berpuasa 3 hari dalam sebulan. Tapi kalau seseorang tu rasa dia mampu, dia boleh berpuasa seminggu 2 hari. Isnin, Khamis. Isnin, Khamis. Mana dalam sebulan dah 8 hari. Itu dah okey sangat dah. Tapi jangan keluar daripada kadar yang... Abdullah bin Amru juga seorang yang sangat bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Ada riwayat lain disebut, dia kata, dia boleh habiskan Quran dalam tempoh lebih. Nabi cadangkan supaya khatam Quran dalam masa sebulan. Dia kata, aku boleh lebih cepat daripada itu lagi. Kalau begitu bacalah dalam masa 20 hari. Dia kata aku boleh buat lebih daripada itu lagi 10 hari. Akhirnya Nabi beritahu, paling cepat pun tamatkan bacaan Quran 30 juzuk dalam masa 3 hari. Kerana tidaklah memahami Al-Quran sesiapa yang menghabiskan bacaan Quran 30 juzuk kurang daripada 3 hari. Tidak memahami maksudnya bacalah. Tetapi tak sempat untuk tadabbur dan faham apa yang ada dalam ayat kerana terlalu cepat. Jadi kita mengambil jalan yang sederhana, kita buat mengikut kemampuan kita, tidak lebih daripada itu. Para jemaah yang dirahmati Allah, ni satu persoalan yang penting sebenarnya berhubungan dengan al-iqtisadu bil amal, sederhana dalam beramal. Sebab agama ni ditegakkan, amalan beragama ni di atas 2 prinsip, iaitu ikhlasul amal lillah, kita ikhlaskan amalan kita kerana Allah. Yang kedua, an yakuna al-amal ala sunnah, amalan itu mestilah mengikut apa yang disunnahkan oleh
Nabi SAW, dia tak boleh keluar daripada kadar itu. Kita tak boleh nak ghulu, nak berlebih-lebihan, nak memaksa. Kerana sesuatu yang kita buat bila terkeluar daripada apa yang disyariatkan, dia akan jatuh kepada tindakan yang ghulu. Mungkin kita rasa betul, tapi belum tentu betul pada penilaian Allah. Kita merasa betul, tapi mungkin belum tentu betul. Pernahlah berlaku zaman dulu, kita pun tak tahulah di mana, tapi pernah dengar cerita kadang-kadang orang yang kuat beribadat dalam masyarakat kita lah, untuk menjadikan hati mereka lembut dan sentiasa ingat kepada mati, dia terpaksa buat, dia memaksa, bukan terpaksa, dia memaksa diri dia buat macam satu pondok kecil tepi kubur. Tujuannya ialah untuk menjadikan diri ini sentiasa ingat kepada mati. Kita mengatakan kalau siapa setara tu buat tempat khusus basah kecil duduk tepi kubur, mengambil masa yang berhari-hari duduk situ untuk ibadah kubur, ini dah dikira hulu, berlebih-lebihan dan melampau. Cara yang Nabi ajar untuk lembutkan hati, ingat kepada mati, cukup dengan ziarah al-maqbarah, ziarah tanah perkuburan. Ziarah tu bukannya berjam-jam, bukan duduk situ, kita berziarah, kita mengingatkan diri kita satu hari nanti kita pun akan dibawa ke sini, kita akan dikebumikan. Cukup dah. Itu pun dah cukup. Tak perlu untuk kita seperti duduk bertapa di situ, lalu kita membiarkan banyak urusan hidup kita ditinggalkan. Apa yang Nabi ajar itu. Sebagaimana kata Al-Barra' bin Azib. Pernah satu malam Nabi keluar pergi ke kubur Baqi'. Dan Nabi memberi salam gini. Adalah hadis tu. Kemudian Nabi pun pulang balik. Cukup dah begitu. Itu sudah memadai. Tak perlu untuk lebih daripada itu. Adapun orang zaman dahulu, khususnya di kalangan ahlul kitab, ini ada satu hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddidu ala anfusikum, jangan kamu beban-bebankan ataupun tasyaddud. Tasyaddud ni maknanya memberati. Jangan memberatkan akan diri kamu. Nanti fayshaddidallahu alaikum, lalu Allah Ta'ala memberat-beratkan kamu. Jangan kita memaksa diri lebih daripada apa yang Allah Ta'ala taklifkan kepada kita. Nanti akan timbul kita juga yang susah. Fa inna qauman shaddadu ala anfusihim fashaddadallahu alaihim. Kerana terdapat satu kaum yang mereka telah memberat-beratkan ke atas diri mereka, lalu Allah Ta'ala memberatkan mereka. Maksud kaum di sini golongan ahlul kitab dari kalangan Bani Israel. Fatilka baqayahum fis sawami wad diyar. Itulah saki-baki orang yang masih ada di biara-biara. Biara ini tempat ibadat mereka. Yang disebut dalam ayat 27 surah Al-Hadid, warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Iaitu hidup dengan konsep kerahiban yang mereka sendiri ibtada'uha, yang mereka sendiri ada-adakan. Ibtidak ni bid'ah. Ini banyak bid'ah ni berlaku dalam kalangan ahlul kitab Bani Israel. Mereka sendiri buat benda tu tak disuruh dalam agama yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Tetapi mereka sendiri yang ada-adakan, yang tidaklah kami fardukan kepada mereka. Tidak diwajibkan, tapi mereka berbuat begitu. Dan kita melihat saki-bakinya masih ada. Kita ambil contoh ya, kalau kita dalam Islam, kita hanya berihram ketika nak menunaikan haji dan umrah. Ihram, kita pakai kain ihram, kita tak boleh tutup kepala bagi orang lelaki lah. Kemudian kita pakai pakaian yang tidak berjahit, kain ihram, dan kita niat miqat untuk menunaikan umrah dan haji. Tapi kalau kita melihat ada agama lain, agama Buddha contohnya, dia punya sami dia, kita tengok sepanjang masa berihram. Dia tak pernah pakai baju, kita kata baju kemeja, t-shirt. Dia pakai kain ihram dia warna kuning oranye. Dengan kepalanya sentiasa dibotakkan. Jalan pun jalan pakai selai kaki. Kita kata ini hulu. Ini saki-baki yang Nabi sebut fatilka baqayahum. Saki-baki daripada agama terdahulu yang ideologi itu dibawa sehinggalah mereka mengamalkan apa yang asalnya tidak disyariatkan dalam agama. Itu berlaku tentang tasydid.
memberak-berakkan ataupun biziyadah 'alal masyru' ditambah ke atas perkara yang disyariatkan. Kalau tak disyariatkan maka dia anggap perkara itu tidak ada. Ataupun dalam istilah dia panggil takalluf. Takalluf ialah kita membebankan diri dengan perkara yang asalnya tidak dibebankan. Dengan perkara yang asalnya tidak ada. Macam tempat kita lah berlaku kematian dah jadi tradisi orang Melayu, buat majlis tahlil kematian. Tak ada benda tu, tak ada. Itu masyarakat Melayu begitu. Zaman Nabi SAW banyak berlaku kematian. Tak ada pernah Nabi ajak sahabat berkumpul, jom kita buat tahlil untuk arwah isteri saya Khadijah yang telah meninggal. Padahal Nabi sangat kasih kepada Khadijah. Kita hanya diperintahkan untuk mendoakan keampunan dan rahmat untuk si mati. Doa tu tak berhajat kepada kita berhimpun. Jadi bila kita berhimpun dengan cara sebegitu yang asalnya tidak ada dalam agama, bermakna kita telah termasuk dalam tasyaddud ataupun tasydid, memberak-berakkan diri dengan urusan agama. Asalnya mudah tapi akhirnya jadi susah. Begitu juga kadang-kadang bila berlaku solat jenazah, keluarga si mati susah payah pergi ke bank nak tukar duit boh dalam sapu, niat nak sedekah. Kita kata niat tu baik tapi caranya salah. Caranya salah. Kalau kita nak sedekah kepada masjid ke ataupun fakir miskin. Adapun orang yang salat jenazah, sebaiknya tidak diberi apa-apa sagu hati sebagainya, supaya mereka benar-benar ikhlas dan tidak berharapkan adanya pemberian di atas salat jenazah yang dilakukan. Sebab kaedahnya begitu. Bila kita lakukan salat jenazah, Nabi pesan akhlisu lahu bid-du'a. Maka ikhlaskan untuknya dengan doa yang kamu bacakan. Jangan pula kita salat jenazah dalam hati ni, ni rumah orang kaya. Nanti keluar daripada rumah nanti ada ahli keluarga dah sediakan sampul, dalam sampul tu garanti ada duit besar 50-100. Dia niat kita dah melencong. Sebaiknya tidak disediakan begitu. Sebaiknya kalau nak sedekah dengan cara yang lain. Sedekah tu boleh tapi bukan dengan cara begitu. Walaupun kita niat untuk sedekah tapi dengan pendekatan yang lebih menjamin orang yang salat itu benar-benar ikhlas dan tidak mengharapkan ganjaran dunia. Jadi wal fiqhu kullal fiqhi, orang yang benar-benar faham dengan faham sungguh-sungguh, inilah beragama. Itu al-iqtisad fid din wal i'tisam bis sunnah. Sederhana dalam beragama dan mengikut sunnah. Kata Ubay bin Ka'ab, ada satu riwayat menukilkan satu asar hadis mauquf, kata-kata seorang sahabat yang mulia namanya Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay radhiyallahu anhu, alaikum bis sabil was sunnah. Kamu kena berpegang dengan jalan yang Nabi bawakan, jalan agama ini, dan sunnah yang baginda tunjukkan. Fa innahu ma min 'abdin 'ala sabili was sunnah. Tiadalah seorang hamba yang benar-benar berada di atas jalan agama yang lurus dan mengikut sunnah Nabi. Lalu bila si hamba itu zakarallah azza wa jalla faqsha'arra jilduhu min khasyatillah. Lalu dia mengingati Allah dan terasa meremanglah kulitnya kerana takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah, dia mengikut jalan agama yang betul, mengikut sunnah Nabi. Illa tahattat anhu khatayahu, akan jatuh bergugurlah dosa-dosanya sebagaimana jatuhnya daun-daun daripada pokok yang di musim kemarau, daun-daun yang kering. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita dah 7-12 dah ni, dah kat 7 suku dah. Itu tentang bertakwa kepada Allah dengan kadar yang kita mampu. Maksud mampu di sini mengikut apa yang diperintahkan dan agama telah sediakan. Contoh-contoh tadilah, tak boleh wuduk, boleh bertayamum. Tak boleh salat berdiri, kita salat duduk. Kalau tak mampu untuk apa dia lagi? Kalau kita tak mampu untuk mengetahui arah kiblat. Ada orang zaman dulu, dia bermusafir di padang pasir. Padang pasir ni kawasan yang luas. Zaman dulu, zaman tak ada kompas apa. Jadi kalau musafir tu sampai waktu malam. Lepas tu bila nak solat, katakanlah solat isyak. Dah tak tahu ke mana arah kiblat. Macam mana nak buat? Maka seseorang tu boleh solat dengan sekadar yang dia mampu berijtihad. Ijtihad tengok, mungkin sebelah ni ikut. Lalu dia pun solat dengan keyakinan bahawa itulah arah kiblat.
Katakanlah ditakdirkan bahawa tidak tepat arah kiblat, maka solat dia tetap sah. Tetap sah. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang ayat fa'ainama walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Timur dan barat ini adalah kepunyaan Allah. Mana ke arah mana saja kamu menghadap, maka di situlah wajah Allah. Wajah Allah ni kata Imam Syafi'i merujuk kepada kiblat. Jadi bagi orang yang tak tahu arah kiblat, dia boleh menghadap ke mana sahaja. Tapi kalau dia tahu arah kiblat, dia mesti menghadap ke arah kiblat lah. Barulah solat dia sah. Tapi kalau dia tak tahu arah kiblat, maka tetap dikira sah. Ini kadang-kadang berlaku. Selama ni kita duduk di rumah kita, kita sedar sebenarnya arah rumah kita tu kiblat selama ni tak berapa betul. Bukan tak betul 100%, mungkinlah beberapa darjah kurang betul. Kita pun terfikir, habis solat kita selama ni kena qada balik ke? Jawapannya tidak. Sebab selama ni kita solat dengan keyakinan bahawa arah kiblat tu dah betul. Tapi bila sekarang kita tahu tak betul, kita betul lah. Hak dulu, tak apa, hak dulu dimaafkan dan dikira solat itu sah. Ini berlaku kepada para sahabat. Sebelumnya mereka solat menghadap Baitul Maqdis kiblat pertama. Kemudian apabila datangnya perintah untuk ditukar arah kiblat, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka palingkanlah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Lalu para sahabat kata, macam mana dengan solat kita yang dulu? Sebelum ni kita solat ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa di utara. Adapun Masjidil Haram di sebelah selatan Madinah. Maka turunlah ayat. Innallaha la yudhi'u yudhi'u imanakum. Qad nara taqallaba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram fa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Tak ayat sebelumnya. Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan iman kamu. Maksud iman kamu adalah salat yang telah ditunaikan ke arah kiblat yang pertama. Tetap dikira pahala di sisi Allah. Kemudian adanya perintah dalam ayat yang sama tentang dengar dan taat ini. Rasanya tak perlu kita bincang. Kita dah bincang dalam ayat yang sebelumnya, iaitu ayat wa'ati'ullah wa ati'ur rasul dalam ayat sebelumnya. Ayat yang ke berapa? Yang ke-14, yang ke-13 sebelum ni. Datanya perintah untuk infak pun kita dah sebut dah sebelum ni. Dalam ayat yang sebelumnya, iaitu di akhir surah Al-Munafiqun hari itu. Sesiapa yang dipelihara daripada sifat syuha ni bakhil yang amat sangat. Bakhil dengan harta yang ada di sisinya dan sangat menginginkan untuk mendapatkan hak orang lain. Ini cukup bahaya sifat ni. Kalau kita boleh buang sifat kebakhilan di sini, ini sesuatu yang sangat bagus. Ini satu penyakit jiwa, penyakit yang disebut al-bukhlu ataupun hubbuz zat. Sayang kasih kepada benda yang kita miliki sehingga kita menjadi bakhil lah. Sebab sayang sangat kita menjadi bakhil. Jika kamu memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, iaitu bisarfil mal, dengan cara kamu uruskan harta pada perkara yang dia perintahkan. Pinjaman yang baik ialah at-tasadduq minal halal, bersedekah dengan sumber yang halal. Makrunan bil ikhlasi wa tibin nafs, disertakan dengan niat yang ikhlas, dengan jiwa yang baik. Maksud jiwa yang baik ni dengan hati yang terbuka. Kita sedekah ni bukan sedekah dengan rasa nak marah. Orang Kelantan kata, we juga sedekah. Tapi we dengan mecok. Orang Kelantan kata mecok. Apa dia mecok? We dengan memberontak. Hati kita memberontak. Ini pandai-pandai datang rumah aku minta derma dan apa. Tak apalah, ambil lah. Ambil tu dalam hati. Lain kali jangan mari lagi. Ya. Pergi rumah lain pula lah. Jangan mari rumah ni. Bui juga. Tapi bui dengan mecok, dengan memberontak. Itu bukan apa dia, sedekah yang sempurna dia punya nilai kebaikannya. Kita kena bui dengan tiban nafs, dengan jiwa kita rasa lapang, rasa seronok, rasa suka. Jadi kalau cukup syarat ini, sedekah dengan ikhlas, sedekah dengan rezeki yang halal,
nescaya akan dilipat gandakan pahala itu menjadi 10 kali gandaan sehingga sampai kepada 700 gandaan. Kalau kita rujukkan ayat dalam suratul Baqarah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang membelanjakan, yang sedekahkan harta pada jalan Allah seperti kamasali habbah, seperti sebiji benih yang menumbuhkan sab'a sanabil, 7 cabang ataupun 7 dahan, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap cabang tu dia ada 100 pula. Maknanya atas satu tu dia akan jadi 700. Banyaklah. Yudha'ifhu lakum, Allah Taala akan lipat gandakan untuk kamu, dan nescaya dia akan ampunkan dosa kamu. Yaghfir lakum, yani yaghfir lakum dzunubakum. Dan terdapat juga ayat lain yang hampir sama dengan ayat ni, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 245, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapakah orang yang mahu memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, iaitu orang yang mahu sedekahkan harta pada jalan Allah, nescaya dijamin fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, nescaya Allah Taala akan lipat gandakan untuk si hamba yang bersedekah tadi dengan gandaan yang banyak. Maka dia akan mendapat pulangan yang sangat lumayan. Ini yang dipanggil berniaga dengan Allah. Berniaga dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala nak minta pinjam. Pinjam tu dengan maksud akan diberi kembali lah. Akan diberi kembali dalam bentuk ganjaran pahala yang lebih besar. Kalau kita fikir sebenarnya, bila kita sedekahkan harta kita, harta yang kita sedekah tu sebenarnya adalah rezeki daripada Allah. Allah Ta'ala bagi rezeki, dia nak uji kita, adakah kita bersedia untuk menyahut permintaannya, iaitu bersedekah. Lalu bila kita bersedekah, kita lulus dengan ujian, maka Allah Ta'ala menjanjikan atas sedekah tadi kita akan dapat pulangan yang lain. Padahal asalnya harta yang kita sedekah tu bukan hak kita, asalnya adalah kepunyaan Allah. Kemudian dia berikan kepada kita. Lepas tu dia uji kita, minta, boleh tak kamu sedekah sedikit untuk jalanku, untuk agamaku, untuk kerja kebaikan. Sebab asalnya hak dia juga. Ya. Jadi sangatlah tidak patut kalau kita merasa keberatan untuk bersedekah ataupun untuk melakukan amal-amal kebajikan dengan rezeki yang ada pada kita, iaitu harta yang lebih lah. Yas'alunaka madza yunfikuna qulil 'af. Para sahabat ni pernah datang tanya kepada Nabi apa yang mereka nak sedekahkan. Maka katakan kepada mereka al-'afwa, iaitu menggunakan harta yang lebih daripada keperluan mereka. Jadi bagi orang kaya yang ada harta banyak, untunglah. Sebagaimana soalan yang dikemukakan kemarin, kalau orang tu ada duit banyak, apa dia nak buat? Dia boleh simpan dan dia boleh sedekahkan terpulang kepada dia, ataupun dia boleh nak hibahkan kepada anak-anak dia. Tapi ala kulli hal, harta yang dia sedekahkan itulah harta dia yang sebenar. Sebelum ini pun kita dah petik satu hadis Nabi tentang masalah sedekah dan harta ni. Ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi. Nabi tanya, siapakah yang lebih sukai kepada harta warisnya daripada hartanya? Lalu para sahabat jawab, ma minna illa maluhu ahabba ilaihi. Tiada seorang pun di antara kita kecuali hartanya yang lebih dia sukai daripada harta waris dia. Nabi kata sebenarnya harta yang dia tinggalkan itulah harta yang menjadi milik waris dia bila dia mati. Adapun harta dia yang sebenar adalah ma qaddama, apa yang telah dia sedekahkan, iaitu menjadi harta yang dia akan miliki, dia punya ganjaran pahala di akhirat nanti. Dan akhir sekali untuk ayat yang sebagai penutup lah. Wallahu syakurun halim. Allah Ta'ala itu bersifat syakur. Syukur di sini
Maknanya Allah Ta'ala itu sangat hargai. Kalau bahasa mudah kita sangat hargai. Bila kita memberi sesuatu, orang pun jawab syukran. Terima kasih. Thank you. Syukran, syukur. Itu sebagai tanda menghargai. Allah Ta'ala juga atas kebaikan yang kita buat, dihargai. Maka dia akan memberi balasan atas kebaikan yang kita lakukan sebagaimana yang dia janjikan. Sebagaimana yang dia janjikan. Itu sifat syakur. Syakurun, dan satu lagi sifat halim. Al-hilm. Sifat penyantun. Itu sifat tidak segera menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Ataupun sifat, kalau manusia juga, dia tidak cepat bertindak. Dia lebih kepada nak memaafkan ataupun membiarkan. Mungkin dia kata orang ni akan berubah jadi baik. Tapi kalau orang tu tak ada sifat halim, sifat penyantun, setiap keburukan yang manusia buat, terus dia nak balas balik. Dia nak balas, dia nak orang tu rasa kembali keburukan yang dilakukan kepadanya. Dialah yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang nyata, iaitu segala perkara yang gaib daripada pandangan kita, pendengaran kita, Allah Ta'ala tahu. Lebih lagi perkara yang syahadah, dialah yang bersifat Al-Aziz, Al-Hakim, yang bersifat maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau di awal surah dimulakan dengan Allah Ta'ala itu bersifat maha kuasa. Lahul hamdu wa lahul yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian di akhir surah ditutup dengan dialah bersifat Al-Aziz. Al-Aziz maknanya Al-Qawi, Al-Ghalib, yang kuat lagi dapat mengatasi yang lain. Maknanya kerana kekuasaan yang sempurna. Dan dia jugalah yang bersifat Al-Hakim, maha bijaksana, kerana mempunyai Al-Hikmah. Setiap apa yang Allah Ta'ala syariatkan, setiap apa yang Allah Ta'ala dia perintahkan tu, dia ada hikmah. Ada hikmah yang kita tidak tahu, kita hanya diperintahkan, ditaklifkan untuk melaksanakannya. Wallahu a'lam. Bila untuk surah At-Taghabun pada hari ini. InsyaAllah esok kita masuk surah At-Talaq. Ya, ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam cikgu. Gini Ustaz, nak tanya gini. Saya ada terbaca dah berkenaan dengan Abdullah bin Umar ni. Dia yang memang ikut Nabi total lah ibaratnya. Dan betul kau tidak? Dia sebabkan dia dalam berwuduk ni dia ikut terlalu cemak, terlalu ikut, menyebabkan akhir dia waktu tua tu dia menjadi buta Ustaz. Wallahu alam Ustaz. Buta? Abdullah bin Umar. Tak pasti pula dia buta ke tak buta tu, kena rujuk balik dalam kisah sejarah hidup dia. Wallahu alam. Tak pasti tu. Kalau buta tu sebab apa tu tak pasti tu. Saya kena rujuk balik kisah dia tu. Perkataan taqridu qardan. Adakah asal daripada perkataan rida? Oh tidak. Qarada yaqridu tu bukan rida, bukan dia di kalimah yang lain, maksud lain. Amalan berpuasa 3 bulan Rejab, Syawal, Ramadan datang daripada mana? Wallahu alam, tak tahulah daripada mana. Mungkin ada hadis-hadis palsu yang dikaitkan dengan kelebihan puasa Rejab lah. Timbul nak lakukan terus menerus ni. Tapi yang paling baik kalau kita merujuk kepada hadis-hadis yang sahih tadi adalah paling baiklah kalau seseorang tu mampu untuk puasa banyak, dia puasa sebagaimana puasa Nabi Daud lah. Puasa sehari berbuka sehari. Baik, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Balik kepada sedekah ni. Kita baca banyak dia kata sedekah ni paling afdal bagi keluarga terdekat. Ya. Kalau kita tengok situasi masyarakat kita sekarang ni, katalah kita sedekah duit lah.
Kalau kita bagi sikit, kita nampak macam duit tu habis hak beli rokok aja. Kalau kita bagi banyak, nampak macam tukar telefon baru dah. So macam mana cerita dia? Baik, sedekah kepada ahli keluarga, betul, itulah yang lebih utama lah. Tapi bukan bermakna kita hanya perlu sedekah kepada ahli keluarga terdekat ataupun kaum kerabat sanak saudara terdekat. Itu dari segi afdaliyah. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Mereka bertanya kepada engkau yang Muhammad tentang persoalan nak sedekahkan harta ni, maka katakanlah sedekah itu diberikan kepada pertamanya kepada dua ibu bapa. Bila anak ni sudah menikah dewasa, ibu bapa dah tak bekerja, maka ibu bapa lah orang yang lebih utama untuk kita berikan kita punya sumbangan bantuan kepada mereka. Kemudian kepada kaum kerabat. Kemudian menyusul kepada yang lain lah. Wal yatama wal masakin, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Beri kepada yang terdekat. Apa tadi? Satu lagi aku lupa dah. Sedekah tadi yang Ni sedekah yang kita katalah kita bagi duit lah. Kalau kita bagi duit, ya betul bagi duit. Dia sedekah ni tak semestinya dalam bentuk duit. Kalau kita tengoklah, kalau orang tu jenis macam perokok tegar. Kita kata kalau bagi duit mungkin dia habiskan duit dengan beli rokok. Maka sebaiknya kita belikan dalam bentuk makanan. Makanan contohnya kita sedekahkan beras ke. Belilah beras 10 kilo ke 5 kilo. Ataupun yang seumpamanya. Ataupun sebaiknya makanan lah. Untuk orang miskin, sedekah yang paling baik dalam bentuk bahan-bahan makanan. Sebab kalau duit ni dia boleh guna mungkin untuk perkara yang kita rasa macam rugi pula kita bagi sedekah. Kita bagi sedekah tapi duit yang kita sedekahkan tu dia gunakan pada tempat yang tak sesuai lah ataupun tak munasabah. Jadi kita nak bagi sedekah kena tengok juga orang yang akan terima tu apa keperluan dia. Kalau nampak dia ni pakaian dia tu uzur sangat, maka kita hadiahkan pakaian lah. Baju ke, kain untuk buat baju ke. Kalau perlu makanan. Kalau dia lihat memang tu dia perlu kepada duit untuk tujuan tertentu, maka kita bagi duit lah. Cuma macam mana dia nak guna tu terpulang pada dia lah. Mana apa yang kita nak berikan tu mengikut apa yang dia lebih perlu kepadanya. Ada soalan daripada Ustaz Hafiz ni, hadiah bacaan Fatihah untuk si mati sahih ataupun tidak? Jawapannya tidak sahih, tak ada amalan ni. Tidak ada riwayat pun sebut, itu tradisi kita aja. Soal sampai tak sampai itu khilaf dalam kalangan ulama tentang ihda thawab tilawatil Quran ilal amwat. Menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada si mati, itu memang ulama berbeza pendapat, itu masyhur. Dalam kalangan ulama Hanabilah, mereka mengatakan sampai sebagainya. Kebanyakan ulama Syafi'iyah sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi mengatakan tidak sampai. Ada khilaf. Perbezaan pandangan ulama-ulama fiqh sampai tidak sampai. Tapi masalah sekarang ini adalah fokus kepada bila dengan berita kematian kita pun Al-Fatihah. Itulah yusyra' asalnya, tidak disyariatkan asalnya. Tidak diperintahkan. Cukup dengan kita mengatakan Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia. Itu orang yang telah meninggal. Sebagaimana doa yang kita baca tentang berkenaan dengan solat jenazah. Itu yang lebih utama. Ataupun kalau kita nak baca doa ditimpa musibah pun boleh juga. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita nak mengingatkan diri kita bahawa kita juga akan mati. Sebenarnya sepatutnya inna lillah tu untuk ahli keluarga semati je. Keluarga semati. Sebab bila ada ahli keluarga mereka yang meninggal, jadi ahli keluarga yang terdekat dengan semati itu akan rasa ini sesuatu yang menyedihkan, musibah. Sebab ayat Quran sebut allazina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila ditimpa dengan musibah, termasuk musibah kematian, lalu qalu, mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Adapun kita yang tak ada kena mengena si mati tu, mungkin kita merasakan itu bukan musibah bagi kita.
Jadi yang lebih tepatnya, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia yang telah meninggal itu, rahmatilah dia. Jadi bacaan Fatihah itu asalnya la yusyra', tak disyariatkan. Ada orang kata, tak apalah, Nabi tak buat, sahabat tak buat. Tidak salah. Bukan persoalan salah, tidak salah sudut fiqh. Dia dianggap sebagai mukhalafatus sunnah. Kerana perkara yang tidak sabit dalam sunnah asalnya la yusyra'. La yusyra'. Kalau kita nak buat, boleh. Tetapi asalnya sesuatu yang tidak ada dalam agama. Maknanya tidak ditaklifkan itu untuk melaksanakannya. Ada lagi tadi soalan bertulis. Mana lebih utama sedekah dalam negara dan luar negara? Sebenarnya utamanya tempat kita lah. Cuma dari segi keutamaan tu kita melihat kepada keperluan semasa. Keperluan semasa. Sebab kita melihat tempat kita, kalau kita buat di tempat kita sebenarnya dah ramai dah orang buat tempat kita. Kalau dia betul korban tu dah ramai dah. Cuma kita mengambil peluang bila ada laluan yang mudah untuk kita salurkan sumbangan dalam bentuk korban di Kemboja ke di negara-negara yang memerlukan, maka la haraj, tak menjadi kesalahan. Sebab kalau semua nak fokus pada satu tempat, sebab tempat kita, alhamdulillah kita melihat tempat kita ni tidaklah susah sangat berbanding dengan macam contoh di Kemboja, orang-orang Islam yang sangat miskin, dia orang nak jumpa daging lembu setahun sekali pun alhamdulillah muju benar. Kita ni kita ada duit, kita pergi ke pasar, kita boleh beli mungkin seminggu sekali, sebulan sekali. Sebab kita ada kemampuan. Tapi orang-orang yang sangat miskin mungkin nak merasai daging lembu tu setahun sekali pun payah. Kecuali bila ada orang yang membuat korban di tempat mereka. Ada dalil tak tentang bacaan Yasin malam Jumaat? Dalil tu ada, tetapi dalil tu tidak kuat. Sebab semua hadis-hadis berkenaan dengan fadilat bacaan Yasin, hadis tu riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Ma'qil bin Yasar. Semua sanad tu sampai kepada seorang sahabat nama Ma'qil bin Yasar. Hadis-hadis tentang fadilat Yasin semuanya adalah riwayat yang lemah. Bukan tak boleh baca, tetapi tak boleh ditakhsiskan. Tak boleh ditakhsiskan secara khusus. Dan tidak boleh beriktikad adanya kelebihan yang khusus, melainkan ada dalil yang jelas. Itu kaedahnya begitu dari segi ilmu periwayatan. Jadi sebab kita dah biasa begitu, sebab dulu tradisi orang kita, dia orang tak mampu nak baca surah lain, kita hanya tahu baca Yasin, maka baca Yasin lah. Tapi sebenarnya kita kena lebih upgrade lagi. Saya melihat kita kena upgrade. Maknanya Yasin pun boleh kita baca. Sekali-sekali kita nak tukar baca surah Kahfi pun boleh juga. Kemudian sekali-sekali kita tukar format kita tu dalam bentuk baca kepada tadabbur. Kadang-kadang kita baca je Yasin 83 ayat. Tapi bila tanya makcik yang baca Yasin, apa maksud ayat ni? Tak tahu. Dah berpuluh-puluh tahun baca Yasin, tapi tak tahu apa konten, kandungan ayat-ayat dalam surah Yasin. Ini sesuatu yang saya rasa merugikan lah. Kita rugi sebab tujuan Quran diturunkan bukan setakat untuk dibaca. Tapi Quran diturunkan untuk kita tadabbur, untuk kita renungi, fahami apa yang terkandung dalamnya supaya kita boleh amalkan. Apakah bentuk doa tawassul dengan nama Allah? Syakurun Halim. Tengok pada permintaan adalah doa kita lah. Kita boleh guna nama-nama Allah itu dalam doa bergantung pada apa yang kita minta. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Gini Ustaz, manakah sedekah kita untuk si mati ni siapa? Adakah ianya khilaf macam baca Quran macam tadi Ustaz? Wallahu a'lam Ustaz. Sedekah untuk si mati, maksud sedekah harta. Sedekah harta. Kita sedekah harta kita niat untuk si mati. Adakah dia khilaf juga? Dia begini, sebab ada hadis Ibn Abbas, seorang lelaki datang jumpa Nabi, dia kata, lelaki tu beritahu, dia kata, ibu saya baru meninggal. Matat ummi, ibu saya baru mati meninggal, ataupun tuwfiyat ummi. Saya melihat, kata lelaki tu, kalau ibu saya masih sempat hiduplah, ataupun kalau dipanjangkan umur, mungkin dia akan bersedekah dengan kebun yang dia miliki. Lalu lelaki tu tanya, ya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah bagi pihaknya? Maksudnya kebun dia tu saya sedekahkan dan saya niatkan untuknya nak bersedekah. Nabi kata bolehlah. Boleh.
Cuma di sini bila ulama melihat Nabi mengizinkan, adakah ia sesuatu yang lazim atau sesuatu yang nadir? Sebab Nabi memberi jawapan kepada soalan, bukannya Nabi memberi arahan sebelum datangnya soalan. Ini kita kena faham. Nabi berkata begitu sebab ada soalan yang ditanya. Sebab Nabi beritahu sebab ada soalan. Sebab ada perkara-perkara lain yang Nabi beritahu tanpa ada soalan. Jadi adakah dia bersifat sesuatu yang jarang berlaku ataupun yang mesti berlaku? Jadi ada ulama berpendapat, okey bolehlah sedekah dengan harta benda diniatkan pahala untuk si mati berdasarkan hadis ni, umum hadis ni. Ada yang mengatakan ia bukan suatu yang lazim. Sesuatu yang lazim sebab dia tidak datang perintah secara khusus melainkan datangnya keizinan sebagai jawapan kepada soalan. Tapi kalau kita nak pergi atas pendapat yang pertama, tak ada masalah, boleh. Itu kita bersedekah dalam bentuk harta dan kita niatkan, contohnya kita wakafkan sesuatu untuk rumah anak yatim ke apa, dan kita niatkan pahala yang kita wakafkan itu untuk arwah datuk kita ke ataupun ahli keluarga kita yang telah meninggal, dengan sangkaan baik, insya-Allah akan sampai pahala itu kepada mereka. Dia khilaf tu ada, tetapi khilaf tu tak lebih kepada boleh dilakukan sedekah harta dan diharap sampai pahala kepada si mati. Apa hukum bertawassul dengan Nabi setelah Nabi wafat? Itu pun ada khilaf juga. Tapi pendapat yang lebih rajih mengatakan lebih selamat adalah tidak. Tidak. Sebab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apa dia memberitahu, bukan hadis Ibn Abbas, hadis daripada sahabat yang lain, lupa nama. Dia beritahu Allah Akbar, apa dah? Ya, tentang ni solat istisqa. Solat minta hujan. Katanya sebelum Nabi wafat, kami sebab masuk tawassul ni kena faham, tawassul ni bukan guna nama, tapi kita minta tolong orang tu doakan. Kita contohnya kalau tempat kita pergi jumpa seorang orang alim, orang yang soleh, orang yang kita lihat orang yang baiklah, kita minta dia doakan untuk kita. Minta tuan guru, saya ni ada hajat, tolong doakan untuk saya, itu tawassul tu. Kita minta dia doakan untuk kita melalui doa dia. Jadi zaman Nabi banyak berlaku begitu. Para sahabat jumpa Nabi macam kisah seorang lelaki yang buta. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi daripada Uthman bin Hunayf. Lelaki itu jumpa Nabi. Dia kata, aku ni buta. Nabi pun adalah doa-doa. Itu termasuk dalam bab tawassul dengan Nabi ketika Nabi masih hidup. Sebab Nabi yang tolong doakan untuk dia dan Nabi yang ajar doa itu kepadanya. Tapi kalau Nabi dah meninggal, ini persoalannya. Ada yang kata boleh dengan dengan pangkat kedudukan Nabi sebagai orang yang paling mulia dan tinggi kedudukannya di sisi Allah. Cuma untuk lil khuruj anil khilaf, untuk keluar daripada khilaf, maka kita bertawassul dengan apa yang telah sabit kesahihannya. Itu pertama, bertawassul dengan amalan soleh kita sendiri. Yang kedua, kita bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itu dalam doa kita sebut, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Dzal Jalal wa Ikram. Dan kita bertawassul dengan doa orang-orang soleh yang masih hidup. Kita jumpa dia, minta dia doakan untuk kita atas sesuatu hajat yang kita perlukan dalam hidup kita. Maka itu yang lebih baik. Sebab dalam doa istisqa tu, Al-Abbas, para sahabat menyebut, ketika zaman Nabi, kami kunna natawassalu, kami bertawassul dengan Nabi SAW, minta Nabi doakan. Tapi oleh kerana Nabi, hadis Umar baru teringat. Umar Ibn Al-Khattab beritahu, ini di zaman dia, bila berlaku kemarau, lalu Umar pun cari siapa ahli keluarga Nabi yang masih ada, jumpalah Al-Abbas, iaitu bapa kepada Abdullah bin Al-Abbas. Lalu kami pun minta tolong Al-Abbas doakan untuk kami. Atas berkat dia ni orang yang lebih tua dan dia ni di antara keluarga terdekat Nabi. Itu bapa saudara Nabi Al-Abbas. Jadi kata Umar, lalu pada zaman tu bila berlaku kemarau, kami pun bertawassul dengannya.
Maksud bertawasul bukan sebut nama dia ni, ramai orang kita salah faham. Kami jumpa dia, minta dia doakan atas keberkatan dia orang yang lebih tua dan dia adalah ahli keluarga Nabi yang terdekat. Wallah. Assalamualaikum Kita Ustaz. setakat tu dah. Ya, ada soalan lagi. Nak tanya soalan lagi Ustaz. Minta akhir dah ni 7.45 dah. Okey, insyaAllah. Berkaitan dengan bacaan kan adab Melayu kita berkaitan dengan bacaan surah Yasin dia. Malam Jumaat kita baca Yasin, kita pergi kubur baca Yasin, kita ziarah orang mati pun baca Yasin. Yang mana saya rasa amalan-amalan tidak ada dalil daripada Nabi, daripada Al-Quran sendiri pun tak ada dalil yang mensyaratkan benda ni. Tapi apa yang saya nampak, benda ni kata jadi adab orang Melayu kita lah. Adab orang Melayu yang mana ini pendapat saya lah Ustaz, mohon pencerahan Ustaz. Yang mana adab ini sebenarnya kita baca Yasin ni, kita ziarah orang mati pun baca Yasin bukan untuk orang mati, bukan nak sedekah kepada si mati, tapi untuk kita sebenarnya, untuk kita masih hidup ni, supaya kita ambil iktibar daripada kematian itu. Lepas tu dapat tadabbur daripada surah Yasin tu tentang maksud, tentang kematian, tentang apa yang Tuhan cerita dalam surah Yasin tu lah. So saya rasa itu sebenarnya tujuan kita baca Yasin. Mohon Ustaz bagi pandangan dan juga pencerahan. Wallahualam. Jadi baca Yasin di kubur tu betul lah, isyrak tu tak ada pun, sebab kita hanya diperintahkan untuk baca doa je. Itu kalau ada pun itu ijtihad dari kalangan ulama. Tapi untuk Yasin, kalau kita nak ziarah orang sakit, itu ada hadis, cuma hadis pun tidak kuat juga. Hadis sama juga daripada Ma'qil bin Yasar, sahabat Nabi yang meriwayatkannya, ada disebut dalam antaranya dalam Sunan Abu Daud, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin kepada orang-orang yang mati di antara kamu. Cuma istilah mauta tu ada ulama mengatakan bukan orang tu dah mati, orang yang sakit tenak yang memang tak ada harapan dah untuk dia hidup. Jadi disunatkan untuk baca Yasin. Tapi hadis tu memang lemah lah dari segi sanadnya. Betul, sebagaimana Fakimi kata tadi. Bukan soal Yasin, tapi soalnya kerana diharapkan linuzulir rahmah. Dengan bacaan Quran turunnya rahmat. Sama ada orang yang sakit nak meninggal, ataupun orang yang telah meninggal dunia, diharapkan turunnya rahmat. Itu yang lebih rajak. Cuma bila kita mentakhsiskan Yasin dalam keadaan sanadnya lemah, tidak kuat, ini yang menjadi mahallun niza' baina ahli ilmi, perkara yang menjadi perbezaan pandangan, pertelingkahan dalam kalangan ahlul ilmi. Ada yang melihat tidak perlu takhsis, maknanya kalau kita nak ziarah orang mati tak semestinya baca Yasin, baca mana-mana pun boleh, surah Al-Mulk ke, nak baca ayat kursi yang lebih ringkas ke. Sebab dengan bacaan Quran tadi diharapkan nuzulur rahmah, bukan dalam tajuk sedekah pahala, bukan sebagainya, tapi untuk turunnya rahmat. Kalaulah untuk kita kata pengajaran untuk kita, itu dilihat kepada orang membaca tu dia faham atau tidak ayat yang dia baca tu. Kalau orang itu orang Arab, dia fahamlah. Ataupun orang yang belajar bahasa Arab, insya-Allah dia fahamlah. Tapi kalau orang yang tak belajar bahasa Arab, yang bukan berbangsa Arab, jadi bacaan tu setakat baca sajalah, dan dia tidak akan faham apa yang dia baca, kecuali kalau dia ada ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi dia punya maqasid daripada bacaan tadi adalah untuk linuzu lirrahmah, turunnya rahmat. Cuma masalah yang timbulnya adalah tentang takhsis as-surah duna ghairiha, pengkhususan bagi satu surah tidak yang lain. Jadi saya berpandangan, saya melihat bila kita mengambil kira semua pandangan ulama ialah kita baca apa sahaja yang kita mampu kita baca. Tidak kata disyaratkan bila kita pergi ziarah kematian, si jenazah tu menunggu masa untuk dimandikan ataupun tu. Jadi sementara tu kita duduk di rumah, kita tidak sembang-sembang urusan dunia, kita menjaga adab di tempat kematian. Kita bacalah apa-apa yang matayassara lana minal Quran, apa-apa yang mudah daripada kita untuk Quran. Kita nak baca Al-Mulk ke, surah Ar-Ra'd ke, apa-apa surah boleh. Tidak dikhususkan Yasin sahaja. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti setakat tu, insya-Allah kita sambung lain kali. Dan dah habislah surah At-Taghabun, dah habis, insya-Allah esok dengan surah At-Talaq. Talaq ni lain pula perbincangan dia. Dia ada kaitan dengan hukum-hukum
talak pula. Ini lebih menarik sebab masuk dalam fiqh munakahat pula. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.